Okey, kita kembali lagi sekali lagi di slot yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan masih lagi bersiaran bersama kami secara langsung kami bawakan kepada anda di FB Official Universiti Malaysia Terengganu. Baik, kita masuki program slot yang kedua ini. Kita nak tahu, kita ada tetamu jemputan kita, tapi kita tak nak tunjukkan lagi siapa tetamu kita selepas ini. Dan anda yang di luar sana, penonton-penonton di luar sana yang ingin bersama kami, untuk turut serta bersama kami bertanyakan soalan berkenaan dengan program yang akan kita bincangkan selepas ini sebentar saja lagi, boleh menghubungi kami di 019-566-5395. Saya ulangi sekali lagi, iaitu hotline kami, itu 019-566-5395. Baik, sebelum kita terus kepada Pusat Asasi STEM Universiti Malaysia Terengganu ini, ada eloknya kita saksikan video ini. Okey, itu dia VT yang kami sampaikan kepada anda itu berkenaan dengan Pusat Asasi STEM Universiti Malaysia Terengganu ini. Baik, untuk membicarakan apa itu Pusat Asasi STEM, ayo kita berkenalan dengan tetamu saya ini, iaitu merupakan Profesor Madya Dr. Laili Haji Cik Ros, merupakan pengarah kepada Pusat Asasi STEM. Apa khabar yang bahagia, Doktor? Alhamdulillah. Bagaimana baik dengan PKP dah masuk fasa kedua ni? Itu je soalan yang kita nak tanya dulu tu. Kita semakin biasa dengan keadaan itu. Kalau mula-mula kita rasa panik sebab kena duduk di rumah, tapi sekarang nampak macam selesa pula bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah, ya. Maknanya selesa dalam keadaan dalam sekarang. Keadaan yang selesa dan gembira lah, tapi kita masih lagi risau. Ya. Okey, baik, Doktor. Sebelum kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan Pusat Asasi STEM ini, ada eloknya dahulu kita berkenalan dulu dengan Dr. Laili ni. Siapa sebenarnya Dr. Laili ni? Daripada mana datangnya Dr. Laili? Asal daripada mana, mulakan kariernya dan juga mulakan pengajian peringkat menengah, peringkat sekolah rendah, menengah dan sehingga pengajian tinggi. Jadi terima kasih Jasmine. Jadi saya dilahirkan 53 tahun yang lampau, ya, di Alor Gajah Melaka. Jadi saya asalnya Melaka. Jadi IC saya 04. Ya. 04 jadi saya bersekolah, masa saya darjah 5 saya pindah ke KL mengikut keluarga, kemudian meneruskan di Sekolah Amrin Baki mengambil SPM. Saya bukanlah pelajar yang pandai, bukan duduk di asrama masa sekolah, ya. Jadi saya hanya masuk asrama ketika saya masuk ke UPM. Saya mengikuti ijazah sains kimia. Kemudian saya meneruskan masters dan saya berhijrah ke Terengganu, ke UPMT. Jadi saya datang. Itu tahun berapa tu, Doktor? Saya bila habis saya habis UPM tahun 93 dalam ijazah sains kimia. Kemudian saya ditawarkan menjadi guru matrikulasi. Jadi saya asalnya dulu adalah seorang guru matrikulasi di UPM. Jadi tahun 1996 saya salah seorang yang volunteer datang ke UPMT untuk menjadi tenaga pengajar matrikulasi UPMT.
Cawangan Terengganu UPM satu ketika dulu. Jadi kami adalah orang lama sebenarnya. Jatuh bangunnya UPM, jatuh bangunnya UMT itu kami melihat dengan mata kita lah daripada awal. Di era doktor dahulu. Jadi tahun 2000 apabila KPM mengambil matrikulasi, okey, semua kami diberi pilihan sama ada nak terus duduk di universiti ataupun pergi ke matrikulasi join dengan KPM. Jadi saya mengambil langkah untuk terus berada di UMT dan saya meneruskan masters. Seterusnya saya pergi ke PhD dalam tahun 2009. Saya pergi ke UK. Masa tu saya challenge diri saya sendiri. Saya kata kalau saya nak pergi buat PhD, saya kena keluar negara. Kalau saya duduk kat Malaysia, saya tak pasti saya boleh siap. Sebab kita ramai family, anak pun dah besar masa tu kan. Jadi saya rasa satu challenge saya letak diri sendiri. Saya hantarkan, saya minta ke UK dan alhamdulillah pada tahun 2014 saya kembali membawa PhD dalam bidang kimia. Okey, itu dia. Sedikit latar belakang berkenaan dengan Dr. Laili ni. Mana-mana pelajar yang dahulu yang dididik oleh Dr. Laili dahulu masa menjadi guru matrikulasi ramai. Hari ini boleh tengoklah Dr. Laili ni. Profesor Madya Dr. Laili Haji Cik Ros, pengarah Pusat Asasi STEM Universiti Malaysia Terengganu. Baik, doktor, kita teruskan kepada STEM itu sendiri. Itu sejarah penubuhan STEM di UMT ni. Silakan Prof. Doktor. Jadi saya kembali pada tahun 2014, masa tu kembali ke UMT. And then masa itu di Malaysia ni dia ada satu jawatankuasa yang membincangkan tentang STEM. Jadi Sains Teknologi Kejuruteraan Malaysia. Jadi saya dipanggil oleh Datuk Naib Chancellor masa tu, Datuk Nuraini Mokhtar. Jadi beliau panggil, dia kata kita kena buat sesuatu untuk membantu kerajaan Malaysia sebab kita dapati pelajar-pelajar yang berminat dalam bidang sains teknologi ni semakin kurang. Jadi untuk kita capai 60-40 tu dah 53 tahun tak tercapai. Jadi apa yang berlaku dalam negara Malaysia, bukan Malaysia saja sebenarnya, dalam dunia juga berlakunya decline numbers, maksudnya makin kurang pelajar-pelajar yang berminat. Jadi di situlah kami menubuhkan di UMT tertubuhnya satu jawatankuasa pelaksana STEM di mana tugas utama kami adalah pergi ke sekolah. Kita melihat apa masalah di sekolah dan kita bantu dengan apa yang kita ada di UMT. Jadi kami dengan jawatankuasa pelaksana STEM pergi ke sekolah, kita bimbing pelajar-pelajar dan mereka nampaknya berminat. Jadi kita adakan program, kalau kita tengok tadi montaj awal-awal tadi bagaimana tim kami pergi ke sekolah, kita bantu pelajar-pelajar dan di situ apabila pelajar tu berminat, kita nampak pelajar-pelajar tu daripada tingkatan 4 kita galakkan masuk tingkatan 5 sains, tingkatan 3 masuk tingkatan 4 sains, 5 sains. Lepas tu diorang kata, macam mana kami nak pergi ke UMT? Macam mana kami nak pergi ke program ijazah di UMT, sedangkan di UMT masa tu kita hanya satu je program, itu diploma perikanan. Jadi dia kata kalau kita dah minat dalam bidang sains, kemudian nak masuk ke UMT, macam mana caranya? Rupanya kita ada satu yang kita masih tak ada lagi di UMT, iaitu kita ada program foundation, program persediaan keijazah. Jadi di situlah pada tahun 2017 Datuk Naib Chancellor mencadangkan supaya asas sistem menubuhkan pusat asas sistem dan kita mula bekerja, kita buat proposal bentang kepada KPT dan alhamdulillah pada Februari 2018 kita sah ada program asas sistem ya. Baik, 2018 Doktor. 2018. Okey. Gerak kerja mantap yang dibina oleh doktor ini menampakkan kesungguhan bahawa ini adalah penting. Dan UMT menyahut cabaran itu sebagaimana yang dimaklumkan oleh doktor. Sehingga kini berapa bilangan pelajar yang ada kita sekarang? Jadi alhamdulillah pada 2018 masa tu kita pun kita bersaing dengan asasi yang universiti-universiti lain ya. Jadi kita berada di UMT, orang pun tak mendengar lagi pusat asas sistem. Jadi memang tahun 2018 untuk kita mendapatkan pelajar memang satu debaran yang tinggi dan alhamdulillah pada tahun 2018 Jun 2018 saya ingat lagi masa tu 29 Mei dan bermulanya Jun 2018 kita dapat pelajar selama 60 orang. Dan pelajar-pelajar itu meneruskan program asas sistem sehingga habis dan mereka telah pun kita hantar ke program ijazah pada September 2019 yang lepas. Kemudian pada Jun 2019 kita tambah lagi pelajar, kita unjurkan pelajar selama 100 orang tetapi pada tahun 2019 kita berjaya mendapat 90 orang pelajar. Jadi daripada 60 kita telah menambahkan bilangan pelajar kepada 90 dan alhamdulillah pada tahun ini 2020 ni kita mensasarkan untuk kita ambil ramai lagi pelajar, iaitu kita sasarkan selama 250 orang. Jadi kita nampak permintaan itu semakin ada dan kita nampak asas sistem mula dikenali di kalangan-kalangan sekolah-sekolah dan juga di komuniti sekolah dan cikgu-cikgu ya. Jadi alhamdulillah. Baik doktor, itu penjelasan yang sangat
jelas yang digambarkan oleh doktor tadi berkenaan dengan STEM di Universiti Malaysia Terengganu ini. Baik, dari segi macam kalau kita lihat kepada fakulti yang lain mempunyai tawaran program-program. Mungkin berbeza dengan STEM itu doktor sendiri. Bagaimana itu? Di universiti lain kan maksudnya? Di tempat kita ni. Di fakulti kita. Di UMT, di fakulti kita. Sebenarnya di fakulti, kita ada beberapa fakulti dan kita fokus kepada fakulti yang berbidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Jadi kita ada 3 fakulti daripada 5 fakulti, 3 ataupun 4 fakulti yang boleh menerima pelajar dari bidang asas sistem ni. Jadi sebenarnya Jasmine, dalam asas sistem ini adalah kita memberi pendedahan pelajar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Jadi ini adalah satu kelainan daripada asasi yang lain, di mana kalau asasi yang lain mereka kalau katakan mereka adalah sains hayat, mereka akan fokus pelajar itu dalam bidang biologi. Kalau sains kejuruteraan dalam bidang fizik. Tetapi kita sekarang ada satu pusat persediaan yang kita menyediakan pelajar dalam semua ilmu STEM. Sains pun kita beri, kejuruteraan pun kita beri, teknologi pun kita beri, matematik pun kita beri, supaya dalam masa setahun 3 semester itu pelajar dapat mengenal pasti apakah minat mereka sebenarnya. Jadi kalaulah katakan dia minat dalam bidang biologi marine, kita ada ramai pelajar, saya ada pelajar yang memang kita jadikan contoh, di mana pelajar itu dia daripada SPM lagi memang berminat dengan biologi marine di UMT. Jadi bila dia tahu asas sistem ni ada, dia datang ke asas sistem sebab dia tahu apabila dia letakkan kaki di asas sistem, dia sebenarnya telah meletakkan jaminan di peringkat ijazah. Jadi mereka nanti daripada asas sistem boleh pergi ke ijazah tanpa melalui UPU lagi. Jadi contohnya macam kaki tu dah cop sebelah. Jadi saya kalau pergi promosi, saya akan tanya apabila pelajar tu berminat dengan asas sistem, saya akan tanya apakah minat anda program-program ijazah di UMT. Jadi kita akan katakan di UMT kita ada pelbagai program ijazah, kita ada fakulti sains sekitaran marine, kita ada biologi marine, kita ada sains marine, kita ada biodiversity dan macam-macam. Kemudian kita ada kita punya niche iaitu kita punya sains nautika, jadi maritim. Jadi itu adalah kelainan yang universiti lain tak ada. Jadi bila kita pergi promosi, kita yakinkan mereka kalaulah mereka betul-betul inginkan pergi ke program sains nautika, ilmu perkapalan yang tak ada di tempat lain, ataupun biologi marine yang ada hanya di Sabah. Jadi tak perlulah pelajar kita pergi ke Sabah. Jadi mereka boleh memilih UMT, tetapi mereka sekarang memandang jauh program ijazah, masuk sekejap di asas sistem setahun, duduk sekejap, kita bagi mereka ilmu-ilmu dalam bidang STEM. Kemudian mereka pilih saja. Jaminan itu ada. Jadi pelajar kita yang kohort 1 99% mendapat program ijazah yang mereka ingin. Mereka dengan lapang dada pergi. Mereka sangat gembira dan mereka sangat cemerlang sebenarnya di program ijazah. Baik, itu berkenaan dengan berkenaan dengan program STEM itu tadi itu sendiri. Dan mungkin penjelasan yang cukup lengkap yang digambarkan oleh doktor ini, mungkin penonton di luar sana yang dah berminat rasanya mungkin ada daripada awal lagi mereka mungkin mereka dah pun memulakan dari segi membuat kajian dan sebagainya, bidang-bidang dan juga kecenderungan di mana mereka sebenarnya. Baik, berkenaan dengan mungkin yang nak bertanya berkenaan dengan syarat kemasukan itu sendiri. Silakan. Jadi sekarang satu lagi kelainan yang kita bina di asas sistem UMT adalah kita menyahut cabaran daripada kementerian. Seketika itu masa kita buat presentation, saya ingat lagi kita buat pembentangan 2 kali di depan Datin Paduka Hamisah masa tu sebagai ketua pengarah. Jadi beliau memberi cabaran di mana dia kata dia nak asas sistem ini menjadi satu kelainan daripada asas yang lain. Jadi kami kata apakah kelainan itu? Dia kata boleh tak asas sistem ini membuka laluan kepada pelajar bukan sains tulen. Jadi Jasmine masa itu saya kata saya pun terdiam sebab saya kata susahnya sebab otak kita masa tu kita fikirkan program asas sistem ini adalah pelajar daripada sekolah tingkatan 4 tingkatan 5 yang ambil SPM kimia fizik biologi. Dan mereka memilih program STEM sebab dalam program STEM silibusnya kita mengajar kimia fizik biologi matematik sambungan daripada di sekolah. Tetapi apabila dicadangkan oleh Datin Paduka, dia kata dengan itu baru kita punya asas sistem diluluskan. Jadi kami pun balik berbincang dengan tim, kita kata itu satu cabaran yang hebat yang kita rasa kita boleh buat. Alhamdulillah kita membuka laluan kepada pelajar di mana
pelajar-pelajar yang sains tulen, kalau daripada ada kimia, fizik, biologi, maths, mereka perlu mencapai minimum C+. Saya rasa ramai yang dapat C+ tu kan. Jadi C+ tu macam masih mudah lagi ya. Jadi kita mensasarkan itu syarat minimum. Tapi setakat ini sehingga kohort 2 mereka semua melepasi C+. Jadi ramai pelajar yang admit A+, yang A, ramai pelajar-pelajar kita yang bagus-bagus dalam program ini. Kemudian untuk yang pelajar daripada bukan sains tulen, yang di sekolahnya tak ambil pun kimia, fizik, biologi, mereka ada maths C+, dan sains tu mesti A. Sebab kenapa Jasmine kita kata sains tu A? Sains A dia bersamaan, katakan Jasmine mengambil sains A, saya mengambil kimia, fizik, biologi, saya dapat C+, tapi Jasmine mendapat A. Dalam sains yang Jasmine belajar masa sekolah A tadi tu, dia sebenarnya dalam sains itu ada kimia, fizik, biologi. Jadi A yang Jasmine dapat tu setaralah dengan knowledge saya mendapat C+, contoh. Sains saya tadi merangkumi ketiga-tiga. Merangkumi. Jadi dalam sains di sekolah dia belajar, cuma di sekolah tu dia terasingkan, okey ni kimia, ni fizik, biologi. Dalam sains sains tu ada ilmu kimia, fizik, biologi dalam satu silibus dalam tu, and then apa yang Jasmine katakan dapat A adalah sama dengan pelajar macam saya katakan dapat C+. Jadi kita telah buktikan tu Jasmine. Maksudnya kita mengambil cabaran itu, dan pada tahun 2018 golongan yang pertama pelajar kita mengambil 8 orang pelajar yang daripada aliran sains bukan sains tulen. Jadi kita ada Sabrina, kita ada Alia, dan mereka sekarang telah pergi ke peringkat ijazah dengan gembiranya. Dan bayangkan ya, contohnya seorang pelajar saya ingat lagi namanya Fatih. Beliau itu mengambil program yang di sekolahnya bukan sains tulen, sekarang telah berada di teknologi maritim. Bayangkan, dia tak pernah mimpi pun saya bahasa dia, sebab dia kata dia bukan bidang sains tulen. Jadi dia kata sekarang dia pergi teknologi maritim, pergi sains nautika, dia telah switch bidang dia. Apa yang kita dapati di situ adalah it's too early for us nak streamingkan pelajar di peringkat sekolah. Jadi katakan sekolah kata, sebab kadang-kadang pelajar tu dia berminat dengan nak masuk sekolah sains, tapi kelas sains, tapi cikgu tu kata tak boleh. You tak boleh, sebab kadang-kadang saya beritahu, kadang-kadang sekolah tu terlalu menjaga prestasi. Dia takut nanti ramai pelajar tu merundum bila tak mencapai result yang bagus. Jadi mereka cuba kontrol bilangan pelajar yang masukkan sains tulen. Minat itu ada, jadi peluang asal sistem ini memberi peluang kepada mereka, dan kita buka peluang itu kepada yang sains tulen. Jadi ini adalah cabaran daripada Ketua Pengarah dan Tim Padu Kamisa, dan alhamdulillah semester kohort kedua pun kita ambil pelajar, dan pelajar itu sebenarnya macam kita kata pelajar yang terbaik dapat 3.8 CGPA selepas kohort 1 asal sistem. Jadi dia sama dengan pelajar-pelajar lain daripada asasi itu yang mengambil sains tulen. Baik, dengan kata lainnya di asasi STEM di UMT ni kita bina pelajar. Kita bina pelajar. Kemudian kemana hala tuju itu adalah hasil daripada acuan kita. Di mana kalau doktor gambarkan tadi bahawa di sekolah tadi mungkin kita tidak tahu di mana hala tuju pelajar itu tadi. Kemudian melangkah ke asasi STEM Universiti Malaysia Terengganu ini di bawah kepimpinan Dr. Laili ini mungkin dapat mengesan ke mana hala tuju pelajar itu selepas itu. Baik doktor. Seterusnya mungkin kita dah ada daripada 2018 lagi. Mungkin ada alumni yang dah ada ke? Dah sudah ada. Jadi mungkin doktor boleh ceritakan sedikitlah berkenaan dengan alumni STEM ni. Okey, jadi kita pada tahun lepas bulan 9 September 2019 bermulalah pelajar sulung kita mendaftar sebagai pelajar di degree. Jadi sebab kita di asal sistem adalah closed system, di mana closed system bermakna kita tidak membenarkan mereka pergi keluar. Ini adalah satu program untuk kita menyediakan feeder, kita berikan kepada pelajar pada program ijazah. Jadi kalau kita daripada awal ambil pelajar, saya pelajar terbaik yang ada pada kohort 1 pelajar yang 11A, 10A. Jadi mereka ini kita ambil daripada awal, kita masukkan ke program foundation, dan kita hantarkan mereka ke program ijazah dengan harapan supaya mereka ini dapat melonjakkan pelajar-pelajar yang cemerlang di peringkat ijazah, dan mereka boleh keluar bekerja dengan baik. Jadi kita ada, kalau kita lihat kita ada dalam ni, kita tahniah kepada 3 pelajar asasi, alumni asasi. Ini satu kebanggaan kepada kami, di mana pelajar-pelajar ini telah menerima satu beasiswa Repsol. Repsol ialah satu company oil dan gas. Jadi kalaulah mereka ini memberi peluang, jadi dia punya proses kerjanya mana-mana ini daripada fakulti FSSM Sains Marine. Jadi mana-mana pelajar yang resultnya bagus, mereka itu boleh dihantar
nama untuk dapatkan ni. Jadi saringan itu berlaku. Jadi saya difahamkan daripada jumlah yang ramai, mereka ini disaring dan akhirnya mereka itu diinterview. Jadi pada saya, semua yang memohon, mereka itu layak dalam bidang akademik. Semua orang boleh dapat A. Semua orang boleh dapat cemerlang, dapat dalam CGPA yang bagus. Kalau syaratnya 3.5, saya rasa ramai yang boleh dapat 3.5. Tetapi kenapa yang pelajar asasi 3 orang tadi tu berjaya? Daripada 4, 3 tu adalah pelajar asasi dan seorang tu pelajar masters. Jadi bayangkan ya, pelajar degree yang daripada asasi, mereka itu boleh menunjukkan kecemerlangan. Jadi kenapa berlakunya di situ? Sebab masa di interview mereka boleh menunjukkan soft skill mereka yang kita asah di peringkat asasi. Okey, baik Doktor. Kita ada panggilan dah. Jadi saya excited bercakap ni, Yasmin. Kita ada panggilan ni. Okey, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, siapa di sana? Puan Aisyah. Okey, Puan Aisyah. Daripada Sepang. Daripada mana? Sepang. Okey, teruskan dengan soalan dengan Doktor. Selamat pagi, Doktor. Doktor Laili. Saya ada soalan. Saya Puan Aisyah. Anak perempuan saya baru jadi SPM. Dia daripada Sekolah Agama Persekutuan Semak Labu. Jadi bila saya tengok pamphlet tu, result dia memang memenuhi lah. Tapi soalan utama saya, dia memang boleh dapat lah kalau nak keluar negara ni. Tapi saya kalau boleh, macam saya dengan ayah tu pilih dia untuk opt dekat sini lah. Jadi soalan saya nak tanya, sebab dia budak agama, dia berminat untuk sains, tapi sains dia cuma sains saja, dia tidaklah ada biologi, fizik, kimia. Jadi macam mana dia boleh dia bawa? Ada AdMed A. Okey, alhamdulillah. Jadi sains dia? Sains dia pun A. Okey, alhamdulillah. Tu dah cukup syarat tu, Puan. Ya. Tapi saya punya soalan kedua ialah dia boleh bawa ke tak, tu satu. Kedua tu saya nak tanya macam mana agama tu, sebab dia agama kan ni, saya takutlah kot tak ada apa agama aktiviti ke apa ke kan. Sebab yang saya tengok lebih pada cenderung bila saya tengok pamphlet tu pergi pada innovation apa semua, tak macam agama kot adalah hafazan ke tilawah ke kan. Macam itulah soalan saya. Okey, terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Baik, kita terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Doktor, terus lagi ada 2 soalan tadi berkenaan dengan syarat anak dia. Syarat cukup. Kemudian yang kedua tadi iaitu berkenaan dengan agama. Silakan Prof. Jadi tadi Puan Aisyah, tak silap saya namanya Puan Aisyah. Jadi Puan Aisyah dari Sepang. Jadi sebenarnya Puan Aisyah, kita daripada kohort 1, kohort 2 memang menerima pelajar daripada aliran agama. Ramai pelajar-pelajar yang hafiz Quran, daripada sekolah imtiaz, sekolah agama, kita ada daripada MRSM Ulul Albab. Jadi pelajar-pelajar ini sebenarnya Puan, kita juga di asas sistem kita mencipta satu kelainan di mana selain daripada kita membuka laluan kepada pelajar yang bukan sains tulen, tak ada kimia, fizik, biologi, tetapi ada sains dan AdMed, kita juga memberi laluan kepada pelajar daripada aliran agama untuk mereka meneruskan hafazan. Kalau mereka tu dah hafiz, mereka akan terus dibimbing. Jadi kita di UMT, kita ada ramai pakar-pakar kita. Kita ada Prof. Ashraf, kita ada Dr. Diswadi, Dr. Aisyah, Dr. Anis. Mereka itu sebenarnya membantu pelajar asasi kerana di asas sistem kita ada satu modul hafazan yang tidak ada dalam silibus kita, tetapi kita letakkan mereka itu setiap hari Ahad dan hari Khamis, di mana pelajar-pelajar asas sistem, kalau kita lihat jadual mereka, kuliah mereka tak mula sebelum jam 9. Jadi saya memang dah kata awal-awal, saya kata untuk pelajar asasi, saya nak jadual mereka dimulakan selepas jam 9. Sebab kita ingin memberi laluan kepada pelajar daripada sekolah agama ataupun yang bukan sekolah agama untuk mereka itu mengaji. Jadi itu yang kita amalkan daripada kohort 1, kohort 2. Jadi setiap hari Khamis dan hari Ahad, mereka itu dibimbing oleh sekumpulan daripada kumpulan yang boleh membimbing dalam bidang hafazan. Kita ada 3 level, di mana pelajar-pelajar yang dah hafiz, mereka tu akan meneruskan dengan talaki dan sebagainya. Kalau yang mereka tu on the way nak hafal, nak hafiz kan, mereka itu akan dibimbing. Dan mana-mana pelajar yang belum lagi, maksudnya baru lagi nak belajar Al-Quran, mereka juga dibimbing. Jadi macam cadangan Puan Aisyah tadi, dia kata untuk kita ketengahkan pelajar-pelajar itu, kita pernah adakan tilawah Al-Quran tetapi di peringkat dalaman. Jadi sekarang kita akan bekerjasama dengan daripada asasi, katakan daripada USIM. Mereka juga ada pertandingan dalam bidang agama. Jadi insya-Allah selain daripada program-program inovasi, kita hantar pelajar untuk menghasilkan kecemerlangan dalam bidang inovasi, menghasilkan produk-produk. Kita juga dalam masa akan datang telah cuba untuk mengadakan program-program tadi untuk supaya kesinambungan tu ada. Kita ingin menghasilkan satu golongan akademik yang bukan saja bijak dalam bidang akademik, kita
tak nak dia bijak kimia, fizik, biologi, tetapi beliau juga bijak di dalam bidang agama. Dan di peringkat ijazah, ya, kalau Puan Aisyah ingin tahu, di peringkat ijazah apabila pelajar tadi habis di peringkat asasi, mereka masuk ke ijazah. Di peringkat ijazah kita ada menyediakan satu subjek ulul albab, gugusan ulul albab elektif yang kita boleh pelajar ambil, di mana contohnya ada seperti subjek hafazan, kemudian berkutubah secara betul, sembahyang secara betul. Jadi banyak subjek itu ada. Okey, Doktor. Banyak kita nak bicarakan lagi berkenaan dengan pusat asas sistem ni. Saya kira terjawab sudah persoalan yang diajukan oleh Puan Aisyah tadi. Baik, Doktor, kita nak berehat seketika. Kemudian kita kembali lagi selepas ini. Okey, baik, bertemu lagi kita dalam program yang cukup baik ini untuk anda di luar sana mengetahui apakah program-program yang ditawarkan di Universiti Malaysia Terengganu ini, dan saya yakin anda masih lagi setia bersama kami, dan saya juga masih lagi setia bersama dengan tetamu saya, iaitu pengarah Pusat Asasi STEM Universiti Malaysia Terengganu. Beliau ialah Profesor Madya Dr. Laili Haji Cik Ros. Okey, Doktor, okey lagi? Ya. Okey, baik, kita terus ke tadi berkenaan dengan menarik minat sebenarnya. Saya tertarik dengan
pencapaian alumni. Di situ saya nampak macam banyak lagi yang kita nak perkatakan. Boleh teruskan. Okey. Jadi selain daripada yang kita katakan pelajar tadi tu berjaya mendapat beasiswa Repsol, satu kejayaan tu ya. Jadi pelajar-pelajar ini juga kita follow mereka daripada asasi, kita serahkan mereka semua, mereka bila kita serahkan ke peringkat degree baru ni, mereka semua mencapai 3.1 hingga 4. Jadi maksudnya CGPA mereka bagus dan kita follow mereka di peringkat ijazah. Baru-baru ini apabila keputusan semester 1 bagi semester 1 bagi di fakulti, kita follow dan kita dapati pelajar-pelajar dan alumni sebanyak 60% mereka itu telah mencapai keputusan kepujian dekan. Jadi kepujian dekan maksudnya mereka mendapat 3/5 ke atas dalam fakulti mereka masing-masing, ikut program masing-masing. Jadi pada kami itu adalah satu kejayaan yang baik di mana pelajar-pelajar itu daripada kita mencapai kecemerlangan di asas sistem, walaupun mereka masuk ke peringkat ijazah, mereka itu dapat keputusan yang bagus. Jadi pada saya tu Jasmine, salah satu faktor adalah pelajar asasi apabila mereka dari awal lagi dah berada di UMT dan mereka juga menyambung pengajian di peringkat ijazah. Jadi pada saya mereka telah membina satu keyakinan dalam diri. Mereka dah hilangkan satu fasa untuk mereka adaptasi. Masa katakan belajar daripada luar, bila datang kat kita sebulan tu rasa rindu kampung, baru nak faham mana dia punya library kan. Jadi pelajar-pelajar kita tu dah biasa dah. Okey, jadi mereka itu telah berjaya menjadikan satu. Okey doktor, kita ada sekejap doktor, kita ada panggilan ya. Panggilan. Kita teruskan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus siapa di sana tu? Okey, saya Amin. Dari Amin, saya daripada Dongong. Okey, Cik Amin. Daripada Dongong. Okey, saya daripada Dongong. Okey. Teruskan dengan soalan saya pada doktor. Nak tanya soalan. Prof ke doktor nak panggil lah. Saya tak pandai. Dr. Laili ke? Ya. Okey, doktor. Saya baru habis SPM. Baru-baru ni. Okey. Alhamdulillah rezak saya tu. Cuma saya nak tanya, kalau saya masuk ke asas sistem ni, saya ni budak sukan. Oh, sukan. Boleh maknanya boleh ke saya kembangkan lagi saya punya minat dengan bakat saya dekat sukan tu kat sana? Okey. Okey, lepas tu soalan kedua saya, yuran pengajian tu macam mana Okey. Sebab ada tak ada bantuan keuangan ke macam PPPN ke MARA ke sepanjang tempoh pengajian tu? Okey, gitu ya Cik Amin ya? Saya nak tanya yang tu ya. Okey, terima kasih Cik Amin. Terima kasih. Baik doktor. Ada dua. Terima kasih. Siapa tadi nama? Cik Amin daripada Dungun. Dia sebut Dungun pun sudah tahu, dah confirm Dungun. Okey, dia ada dua soalan ni. Berkenaan bila dia dah masuk sini nanti, berkenaan dengan saya kira itu di bawah sukan. Sukan itu di bawah aktiviti STEM, yang STEM buat tu nanti. Dan yang keduanya berkenaan dengan yuran. Teruskan doktor. Okey Jasmine. Jadi sebenarnya macam saya katalah, kita bila kita memilih pelajar, kita juga sebenarnya daripada pelbagai background. Okey. Jadi kita pada Kuartus 1 kita ada seorang pelajar yang wakil kebangsaan dalam badminton. Kita ada Hidayat, kita ada Iman untuk wakil bola sepak dan sebagainya. Jadi di peringkat awal apabila pelajar tu datang kat kita, kita akan tanya apakah mereka kepakaran sukan mereka. Jadi katakan kalau anak tadi siapa nama dia? Abin. Apa? Okey, daripada yang saya ingat dari Dungun. Jadi kalau anak saudara anak ke ataupun dia sendiri kan tadi kan? Okey. Kalau pelajar tadi tu okey, dia inginkan meneruskan ataupun kembangkan sukan di asas sistem, sebenarnya boleh, sebab kita di sini kita ada juga menyertai sukan-sukan interasasi. Jadi setiap tahun kita akan ada sukan interasasi. Kita pernah mengajukan sukan tu kan? Kita dah pernah, kita yang host kan? Masa tu tahun pertama asas sistem kami jadi tuan rumah. Kan? Betul. Jadi bayangkan kita pernah jadi tuan rumah pada ketika itu. Jadi kita dapat Hidayat kan, dia mendapat peringkat silver, kita ada Iman dalam lone ball dan sebagainya. Itu asasi seluruh Malaysia datang. Jadi baru-baru ni di Sarawak
Okey, jadi kemudian kita akan pada tahun depan insya-Allah kita akan di UM pula. Setiap tahun akan berubah tempat. Jadi sebenarnya untuk pelajar-pelajar yang berminat dalam sukan ataupun mereka pernah wakil sukan, mereka tu boleh meneruskan lagi. Kan jadi macam Hidayat sekarang pun walaupun dah pergi ijazah, masih lagi meneruskan di wakil sukan inter-universiti. Kita masum. Ada masum dan sebagainya. Masum dan sebagainya. Jadi sukip kan. Jadi semuanya tu ada. Kemudian soalan yang kedua tentang allowance tadi. Okey. Yuran. Okey, yuran pelajar asasi pada semester pertama mereka perlu bayar sebanyak RM1,930. Kemudian semester kedua RM986, itu termasuk akademik dan juga yuran asrama. Kemudian semester ketiga hanya bayaran asrama RM189. Okey, jadi kita sebenarnya dalam asasi STEM kita ada satu allowance, allowance bantuan daripada kementerian. Jadi allowance ini diberi khas kepada pelajar-pelajar yang dapat membuktikan pendapatan ibu bapanya 10,000 ke bawah. Jadi kalau mereka dapat buktikan katakan ibu dan ayahnya campur gaji berdua, gaji kasarnya katakan dalam 9,000 bawah daripada 10,000, mereka tu layak. Jadi untuk kohort 1, kohort 2, kebanyakan pelajar 80% pelajar asasi menerima allowance sebanyak 1,986 satu semester. Dia akan dapat 2 kali. Jadi insya-Allah, dan kita pun kat UMT pun banyak dana-dana bantuan zakat dan sebagainya untuk pelajar-pelajar yang B40 ataupun M40. Okey doktor, itu jelas sekali penerangan yang disampaikan oleh Dr. Laili tadi berkenaan dengan soalan yang diajukan oleh Cik Amin, iaitu beliau bertanyakan tentang program itu di bawah aktiviti sukan yang ada di bawah STEM. Jangan risau, ada program itu sebenarnya, dan juga yuran. Saya kira terjawab soalan yang diajukan oleh Cik Amin itu. Bagaimana pula doktor berkenaan dengan kita dah tahu cara pembelajaran, pengajian dan sebagainya. Mungkin penonton di luar sana nak tahu dari segi kemudahan yang disediakan oleh pelajar, oleh pihak UMT, khususnya asasi STEM ini, kemudahan-kemudahan pelajar yang ada di tempat kita. Jadi selain daripada kita ingin menggilap pelajar dalam bidang akademik, kita juga sebenarnya memberi peluang untuk pelajar-pelajar yang berinovasi. Jadi pada baru-baru ini pada bulan 10 2019 kita telah hantar pelajar kita untuk menyertai yang menghasilkan satu model pelabuhan IR 4.0. Jadi pelajar ini 4 orang pelajar telah kita hantar, mereka berada di lembaga pelabuhan Johor. Jadi mereka bersaing pada ketika itu, hanya kita saja menghantar pelajar asasi, mereka bersaing dengan pelajar-pelajar daripada ijazah. Peringkat ijazah. Jadi pelajar-pelajar asasi telah berjaya menghasilkan satu model pelabuhan. Okey doktor, kita stop sekejap. Saya celah saya ada panggilan lagi doktor. Sebab kita sambung balik kepada kemudahan pelajar tu. Okey, terus. Halo, Cik Jasmine. Ya, teruskan. Assalamualaikum. Ya. Okey, teruskan soalan dengan doktor kita. Siapa ya? Saya nak ucapkan tahniah kepada Cik Jasmine atas pengajian baru ni dengan cemerlang. Terima kasih. Okey, terima kasih. Hebat sekarang. Teruskan dengan soalan. Kira salam dekat Prof Laili. Okey, salam. Tengok tu, tengok kawan-kawan masa bertugas dekat UMT dulu. Okey, soalannya Cik, soalan teruskan. Alhamdulillah. Macam mana PKP sekarang UMT? Okey, setakat ni kita mengikuti perkembangan PKP itu, telah memasuki fasa kedua dan UMT meneruskan anjuran-anjuran yang dibuat oleh pihak kerajaan. Baik, mungkin ada okey, baik. Dah terputus dah doktor. Baik. Tak sempat nak bertanya. Nanti mungkin insya-Allah lepas ni boleh hubungi lagi sekali lagi. Baik, teruskan dengan kemudahan pelajar tadi. Macam mana? Okey. Jadi saya kata pelajar tadi pada bulan 10 tahun lepas kita telah menghantar sekumpulan pelajar pergi menyertai pertandingan mencipta diorama pelabuhan, model pelabuhan IR 4.0. Jadi mereka itu bersaing dengan pelbagai bidang, berbagai peringkat, dan alhamdulillah Jasmine, mereka berjaya mendapat tempat kedua dan membawa pulang RM1,000. Jadi ini satu kejayaan di peringkat kebangsaan. Jadi kita pun telah patternkan beberapa idea dalam pelabuhan tadi. Kemudian pelajar-pelajar juga baru-baru ini kita telah hantar mereka ke inovasi di dalam MTE di PWTC. Berlangsung pada Februari. Alhamdulillah, daripada 5 penyertaan yang kita hantar, 3 mendapat
gold medal. Jadi pelajar-pelajar telah menghasilkan inovasi dalam bidang STEM. Dan baru-baru ini dalam MPI 2020 pelajar kita juga telah mendapat 2 gold, di mana pelajar tadi tu telah menghasilkan satu apps. Satu app dalam menghasilkan hadis, kemudian satu lagi tu dalam dia menghasilkan apps permainan belajarkan mesti tetapi dalam bentuk game. Jadi pada saya itu adalah satu kejayaan yang bagus. Kita beri pada saya apabila ada saja peluang saya akan bertanya kepada pelajar, okey. Siapa-siapa yang ingin saya buka kepada semua, okey, ingin, jadi mereka kena ada usaha. Dan mereka akan menghasilkan idea, jadi kami di Asas Sistem pensyarah-pensyarah hanya akan membimbing sebab idea itu ada mereka. Jadi kita akan bimbing dan kita akan mencari dana lah, alhamdulillah, sehingga hari ini pihak pengurusan UMT sentiasa memberi sokongan kepada kami untuk kami hantar pelajar-pelajar untuk mereka menghasilkan inovasi-inovasi dalam pertandingan tertentu. Jadi kita berhasrat nak pergi ke luar negara juga, Cik Jasmine, insya-Allah. Semoga didoakan supaya hasrat doktor itu tercapai. Baik, tadi kita dah bicarakan banyak berkenaan dengan kemudahan pelajar, aktiviti. Mungkin penonton di luar sana, terutamanya ibu bapa yang dah membuat perbandingan keputusan SPM anak mereka dengan program asasi yang ada di tempat kita ini. Dan sekiranya mereka layak dapat syarat cukup mengikuti syaratnya. Jadi mungkin ada di penonton di luar sana, khususnya ibu bapa yang nak tahu berkenaan struktur program pengajian tu. Maksudnya daripada semester 1, 2, 3 dan sehingga menamatkan. Saya kan Cik Jasmine nak share je ada satu parent, dia kontak saya WhatsApp, dia kata anak dia saya tengok result dia memang semua A. Straight A. Dan dia kata dia meletakkan Asas Sistem pilihan pertama, kedua, ketiga. Dia memang nak sangat masuk Asas Sistem. Jadi saya mendoakan jadi beliau akan datanglah. Jadi beliau tu dah tahu dah nak ke mana di peringkat ijazah. Dia kata dia nak pergi, anak dia nak pergi ke Biologi Marine. Jadi kan Cik Jasmine, bagi ibu bapa ataupun pelajar yang di luar sana yang ingin tahu tentang struktur program Asas Sistem, jadi kebanyakan asasi universiti awal mereka 2 semester. Tetapi kita 3 semester. Tetapi apa pun julat tadi tu mereka akan habis waktu yang sama. Cuma kita akan ada semester 1, semester 2, semester 3 adalah semester pendek. Jadi semester 1 akan ada sebanyak 21 jam kredit. Mereka akan diberi biologi, fizik, kimia, matematik. Kemudian kita ada satu subjek yang lain daripada asas yang lain. Kita ada sains bumi dan angkasa. Kemudian kita ada sejarah dan falsafah STEM. Sempena dengan asas sistem tadi itu, kita memberi ilmu tentang falsafah STEM kepada pelajar dan English for MUET. Jadi pelajar-pelajar itu akan diberi pendedahan bagaimana untuk bersedia dalam peperiksaan MUET. Kemudian semester 2 akan berulang subjek yang sama. Cuma kita akan gantikan subjek sejarah falsafah STEM dengan subjek IT. Macam saya kata tadi, dalam asas sistem kita ada sains, kita ada kimia, fizik, biologi. Kemudian kita ada teknologi, kita bagi IT. Kemudian engineering kita akan bagi pengenalan kepada kejuruteraan pada semester ketiga. Kemudian kita ada matematik. Kemudian pada semester ketiga kita ada satu subjek kepribadian Quranik. Jadi dalam subjek ini Cik Jasmine, kita buka juga asas sistem kepada non-bumi Jadi ramai yang non-bumi yang di luar sana mereka ragu-ragu, ramai yang bertanya, ramai yang saya pun dapat WhatsApp, ramai yang bertanya, adakah pelajar-pelajar kalau bukan daripada Bumi Putra, maksudnya bukan Muslim, adakah mereka sesuai nak ambil asas sistem sebab dia melihat ada subjek kepribadian Quranik. Pada saya, subjek kepribadian Quranik adalah satu subjek yang general, maksudnya dia bukan khusus untuk pelajar Islam saja. Mereka itu membimbing, mengajar bagaimana untuk seseorang itu membentuk pribadi yang elok mengikut Al-Quran. Jadi saya rasa ini tidak ada halangan kepada pelajar-pelajar yang bukan Islam. Jadi saya ingin tegaskan di sini bahawa program asas sistem kita buka kepada non-bumi dan mereka tiada halangan. Ramai yang bimbang macam yang tadi modul hafazan itu ada pilihan, maksudnya pelajar-pelajar yang bukan Islam mereka tidak akan mengikuti program itu tadi Jadi semester ketiga sekarang ni pelajar asasi sedang mengikuti semester ketiga secara online learning dia orang belajar secara online. Jadi semester ketiga kita ada 3 subjek pengenalan kepada kejuruteraan, kepribadian Quranik dan juga kita ada co-curriculum. Itu dia merupakan struktur 3 semester habis. 3 semester habis dan struktur program pengajian yang ada di asasi STEM di Universiti Malaysia Terengganu ini. Baik, mungkin penonton di luar sana juga nak tahu dari segi yang fakulti yang ada di tempat kita ini ada menjalinkan kerjasama ataupun program kerjasama ini, joint ventures dan sebagainya. Mungkin asas sistem kita ni pun ada
program sebegitu? Okey. Jadi kan kerjasama maksudnya dengan agensi luar? Dengan agensi luar, dengan universiti luar dan sebagainya. Okey, jadi sekarang ni dalam di asas sistem sebenarnya kita tak payah pergi mula-mula, kita tak payah pergi jauh sangat. Kita sebenarnya ada bentuk jabatan yang rapat dengan fakulti. Di mana dalam setiap subjek kimia, fizik, biologi, matematik, okey, dalam pengajaran kita akan meminta supaya sesuatu topik, katakan ada satu topik, katakan dalam kimia tajuk atom, kita akan memanggil pensyarah daripada fakulti untuk datang mengajar. Maksudnya mereka itu akan dalam kategori pensyarah jemputan. Mungkin mereka akan mengajar untuk satu topik supaya mendedahkan pelajar-pelajar asasi kepada pensyarah di fakulti. Okey, kemudian kita juga banyak bekerjasama dengan contohnya kita Mestek kalau dulu kita Mestek untuk program-program diberi sedikit dana untuk kita menjalankan program-program outreach bersama komuniti sekolah. Okey, dan baru-baru ini kami mendapat sedikit dana daripada Kementerian Pendidikan Malaysia bagi satu program pelajar-pelajar kita kan biasanya kebanyakan kita ini fokus untuk kita bantu pelajar-pelajar, minat pelajar-pelajar kepada STEM ini kepada pelajar yang normal. Jadi satu cabaran yang kami dapat daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, kami dapat sedikit dana, dia meminta supaya kami menjalankan program bersama dengan pelajar-pelajar yang kita kategorikan sebagai pelajar-pelajar yang murid berkeperluan khas. Jadi itu satu cabaran dan kita telah mulakan dengan satu sekolah di Padang Hiliran, pelajar sekolah rendah, dan mereka itu telah 2 kali kita bawa ke UMT. Jadi pelajar-pelajar asasi telah membantu mereka untuk meminati STEM, tapi mereka bukan dalam bidang sains sebab mereka tu disorder dalam membaca, menulis, mengira, tetapi mereka sangat bijak dalam bidang IT. Jadi mereka pasal coding, mereka boleh membina menggunakan Arduino dan sebagainya. Jadi dana itu kita dapat daripada KPM sebagai kerjasama ya. Okey doktor, jelas sekali itu adalah program kerjasama yang dibuat oleh asasi STEM, Pusat Asasi STEM Universiti Malaysia Terengganu. Baik doktor, saya kira kita dah sampai ke penghujung program kita ini. Dengan sedikit masa yang ada ini, mungkin doktor boleh rumuskan berkenaan dengan sekiranya penonton-penonton di luar sana yang berminat untuk masuk mendaftar sebagai pelajar di Pusat Asasi STEM Universiti Malaysia Terengganu, dan seterusnya doktor sampaikan pesanan kepada warga STEM, warga asasi Pusat Asasi STEM, khususnya pelajar dan juga warga kaki tangan di asasi STEM itu sendiri berkenaan dengan PKP yang dilaksanakan dan memasuki fasa kedua ini. Okey doktor, rumuskan dalam masa yang ada. Okey, terima kasih Jasmine. Okey, berapa minit bagi ni? Seminit? Setengah minit? Saya bagi 1 minit. 1 minit. Okey. Jadi terima kasih Jasmine. Okey, jadi pada saya peluang yang diadakan ini untuk kita ber-Facebook live Jadi bila kita sebenarnya mengisi apa tu yang kita telah hilang, iaitu kita mempromosikan dalam Jom Masuk You. Jadi kita tidak berpeluang, kita hanya sempat zon sampai zon 4 tak silap saya. Jadi bila sampai di negeri Terengganu, saya ingat lagi bila zon Terengganu je sampai, persediaan dah dibuat, tiba-tiba diumumkan tidak ada zon Masuk You. Tak sempat di Selangor saya rasa. Sempat di Selangor kan. Jadi kita banyak zon yang kita tertinggal. Jadi pada saya inisiatif yang diadakan oleh UMT, oleh PKK, kita amat hargailah. Terima kasih kerana telah memberi peluang untuk kita mempromosikan program yang ada. Jadi pada saya, kalau orang di luar sana kalau berminat dengan program asas sistem, kita masih lagi ada masa sehingga 17 April. Jadi masa tu dah dianjak 2 kali. Jadi ini secara tidak langsung untuk memberi peluang kepada lepasan SPM 2019 ibu bapa untuk mencari ataupun betul-betul mengenali asas sistem, dan sekiranya berminat, letaklah sebagai pilihan pertama dalam pilihan UPU Jadi kita sekarang semua secara online, semuanya secara. Dan pada tahun ini juga Jasmine, pelajar-pelajar kena tahu mereka akan mendapat satu saja offer. Jadi kalau dulu macam anak saya pada tahun 2018, dia dapat daripada matrikulasi, dia dapat daripada asasi. Jadi dia boleh pergi dulu matrikulasi, dia rasa tak seronok, dia kata ibu ada nak pergi matrikulasi asasi pula. Jadi pada tahun ini benda itu tidak berlaku. Sebab itu pelajar hanya dapat satu saja offer. Kalau dia rasa dia berminat dengan asas sistem, dia letak nombor 1. Dan kalau letak asas sistem, dia kena intai juga apa program degree. Saya tak nak nanti ada pelajar yang masuk kat sini menangis-nangis pada hari pendaftaran. Sebab apa? Dia kata cita-cita saya doktor.
Okey doktor, berkenaan dengan PKP macam mana? PKP. Okey, untuk pesanan pada warga pelajar yang ada di kampung, yang ada di asrama. Jadi pelajar-pelajar saya 80 orang yang berada di kampung, 9 orang berada di asrama yang tak boleh balik. Tak boleh balik. Dia terperangkap. Okey, ada mak dah sampai dah Jasmine nak ambil, tapi saya kata saya minta maaf, anak tak boleh balik, jadi mak dia faham dia balik. Jadi pelajar-pelajar yang ada tu bertabahlah. Okey, never say never, dan kita tahu bukan kita saja yang berhadapan dengan masalah ini, satu dunia. Satu dunia ya Jasmine. Anak saya di UK pun sekarang duduk je dalam rumah, tak berani keluar. Jadi kita pun nak anak kita balik kan, ibu bapa mesti nak anak dia balik, tapi kita kena jaga etika. Kita terus patuhilah peraturan-peraturan yang diberikan, dan pelajar-pelajar kita teruslah berkuliah secara online. Jadi ini satu kebaikan saya nampak. Baik. Kan? Okey doktor, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak di atas kesudian menerima kejemputan daripada kami, dan insyaAllah kita bertemu lagi di lain waktu dan lain program yang kita akan cuba aturkan selepas ini. Jadi pastikan pilihan anda nombor 1 Universiti Malaysia Terengganu, nombor 1-nya Pusat Asasi STEM. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada yang bahagia Profesor Madya Dr. Laili Haji Cik Ros, Pengarah Pusat Asasi STEM. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain masa, di lain program pula. Pastikan Universiti Malaysia Terengganu pilihan nombor 1 anda. Assalamualaikum. Bye-bye.